seseorang itu dikatakan khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran itu apabila dia membaca daripada ayat yang pertama sampai kepada surah An-Nas, daripada suratul Fatihah sampai surah An-Nas, 114 surah tu dia baca komplit, khatam. Tapi kalau grup ni satu juzuk, grup ni satu juzuk, grup ni satu juzuk, dia tak khatam lah. Tak khatam tu maksudnya macam mana you nak khatam? You baca juzuk berapa? Satu. Juzuk dua baca tak? Tak. Kumpulan lain baca? Tak khatam. Dia hanya membaca, dia dapatlah pahala, dapat pahala tilawah. Adalah Jibril alaihi salam akan datang bertemu dengan Nabi pada setiap malam di dalam bulan Ramadan. Setiap malam di dalam bulan Ramadan. Ibnu Abbas kata Jibril akan datang berjumpa dengan Nabi, yalqahu liqa, akan datang bertemu dengan Nabi pada setiap malam di dalam bulan Ramadan. Untuk apa? Fayudarisuhul Quran, untuk tadarus Al-Quran. Jadi sebab itu kita tengok bulan ini, bulan yang mana manusia berlumba-lumba tadarus, kerana ada buktinya, ada contohnya, ada teladannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok, ini sedikit kita nak ambil poin tadarus. Kalau kita tengok tadarus Al-Quran ni daripada perkataan belajar, cuma dia datang di atas wazan tafa'ul. Dalam bahasa Arab ni kalau dia sebut tafa'ul, melibatkan dua pihak, dia kena ada dua side. Tadarus, tafa'ul, tafa'ala yatafa'alu, artinya saling belajar, saling belajar, mempelajari. Jadi kalau satu orang dia tak panggil tadarus, dia hanya tilawah, baca. Kalau tadarus, dia mesti dua orang, tiga orang, ataupun melibatkan sekumpulan manusia. Yang tu nama dia tadarus. Sebab itu kalau kita tengok di dalam hadis ni, Jibril alaihi salam datang bertadarus dengan Nabi. Kan? Datang bertadarus dengan Nabi. Dan kalau kita tengok di dalam huraian para ulama, seperti yang disebut oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ketika dia mensyarahkan hadis Jibril datang bertemu dengan Nabi, kata Ibn Hajar, Jibril alaihi salam datang bertadarus dengan Nabi dengan cara Nabi memperdengarkan bacaan kepada Jibril. Itu kata Ibn Hajar. Maksudnya tadarus ni kita kena ada guru yang lebih pandai daripada kita untuk dia dengar dan dia perbetul apa yang mungkin salah pada kita. Jadi tadarus ni dia tak boleh kalut, dia tak boleh gopoh, dia tak boleh cepat, sebab dia memerlukan masa. Seorang kena baca, seorang kena dengar, sebab nak perbetul apa yang salah. Yang tu baru nama dia tadarus. Dia baru tadarus. Tapi kalau pakak-pakak duk baca meneram, tak tahu hujung pangkal, tak ada siapa yang boleh perbetul, yang ni dia tak panggil tadarus lah, dia panggil tilawah, hanya sekadar baca. Yang sunnahnya tilawah itu juga dituntut, tadarus juga dituntut, terutama especially dalam bulan Ramadan ni. Dapat. So kalau tuan-tuan nak buat tadarus nanti, buat, jangan ramai sangat, buat dalam 3-4 orang. Cantiklah. Jadi seorang mesti jadi guru. Kan? Seorang ke dua orang ke mesti jadi guru. Jadi mesti seorang baca, seorang dengar. Atau yang seorang tu baca, yang lain ikut pun boleh. Artinya mesti ada two way. Dia tak boleh baca semua, okey kita baca pakat baca. Jadi bila kita melakukan kesalahan pada makhraj, pada sifat huruf, pada tajwidnya,
ada orang nak memperbetulkan bacaan kita itu, maka terhasillah tadarus. Dan tadarus tidak diwajibkan mesti khatam. Nah, ni sekali kita nak sentuh juga bab khatam Quran ni. Tuan-tuan, tadarus setakat mana yang boleh? Tadarus setakat kemampuan kita. Kalau tak habis 30 juzuk pun tak menjadi satu kesalahan. Ini dia mari tadarus. Kita jangan lambat ni. Kita dah tak ada nak habis ni, kita nak buat majlis ni. Dia kalutnya masalah masyarakat, dia kalut majlis. Dia kalut nak buat program, dia kalut nak buat sambutan. Dia bersabuk waktu dulu. Kita 25 ni kita dah panggil ramai ni nak buat khatam ni. Hampa kena lagu mana pun hampa kena perhabis. Lah kali dia jadi macam mana? Dia kata hang pergi balik baca 5 muka, hang pergi balik baca 5 muka, hang pergi balik baca 5 muka, bedak seorang sikit, lepas tu mai menurun menerang pakat khatam. Tak khatam. Mana nak khatam? Khatam ni juzu demi juzu, helaian demi helaian, surah demi surah. Seseorang itu dikatakan khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran itu apabila dia membaca daripada ayat yang pertama sampai kepada surah An-Nas, daripada suratul Fatihah sampai surah An-Nas, 114 surah tu dia baca komplit, khatam. Tapi kalau grup ni satu juzuk, grup ni satu juzuk, grup ni satu juzuk, dia tak khatam lah. Tak khatam tu maksudnya macam mana you nak khatam? You baca juzuk berapa? 1. Juzuk 2 baca tak? Tak. Kumpulan lain baca? Tak khatam. Dia hanya membaca, dia dapatlah pahala, dapat pahala tilawah. Pasal apa tak baca semua? Tak dan. Banyak. Kita nak buat majlis lagi dia kalut. Oh, kita dah order pulut kuning, dah order telekong, dah order buah kurma, terpawai nak bagi dekat ahli tadarus. Jangan duk bersabuk ni, jangan duk kalut ni. Lepas tu satu lagi, pemilihan kumpulan pun dia nak ikut geng. Dia kata aku duk dengan hang, kita duk biasa dah, malu aku nak pergi duk kumpulan tu. Ini pun satu tak bagus juga. Bila duduk sama-sama tak reti, siapa nak apa betul? Dia kata boleh aku baca. Elok dah hang baca. Elok apa tak betul? Yang nak ketegak pun sama-sama tak betul. Jadi macam mana? Betul? Boleh ha? Dia kata janji habis ha? Bukan siapa nak tengok. Bila masuk sikit orang tegak, tak betul tu. Tak mau. Nampak? Ini satu problem bila mari. Kata Ibnu Hajar kata, apabila masuk bulan Ramadan, Jibril mari jumpa Nabi. Nabi baca Al-Quran bagi Jibril dengar. Kemudian ada juga ketika Jibril baca, Nabi dengar. Dua-dua benda tu dibuat di dalam tadarus. Nabi, Ibnu Hajar kata Nabi baca, Jibril dengar. Betul. Kadang-kadang Jibril baca, Nabi dengar. Jadi kita kaedah mengaji ni macam tu. Mula guru baca, macam masjid kita duk buat. Selepas subuh guru baca kan, Tok Imam baca. Tok Imam baca, yang lain jamaah semua ikut. Kan, Tok Imam baca bagi betul, jamaah bang dengar bagi elok, clear. Lepas tu pakat-pakat baca. Boleh tak? Boleh. Jadi yang lain tu semua kena pegang Quran, kena dengar bagi betul lah. Macam mana sebutan dia, panjang dia, makhraj dia, sifat huruf dia kena bagi dengar. Tok Imam baca tu. Dan Tok Imam pun kena baca bagi clear. Sebab nu nak dengar tu, kita tak mau. Dia duk jadi macam tu dalam majlis. Majlis baca ramai-ramai minal mursalin minal mubin. Dia boleh hak ujung ya. Mubin mursalin minum. Dia nak ligan bagi sama. Train ni, train tahu train. Bagi contoh train tahu. Dia nak bagi sama ni, landing. Sekali lagi kalau dia duk kok kak, orang lain sampai, dia tak sampai, malu. Tapi dia pergi menyanyi tak malu pula. Itu yang pelik. So biar pergi. Kita lambat tak apa. Kita bukan nak kita baca Quran ni bukan orkestra, bukan choir berirama. Bukan Tok Imam pun bukan nak buat lagu tu. Tak ada. Tok Imam tak ada buat lagu tu. Tak ada. Kita bukan nak lantun ni, kita nak baca bagi betul, nak tasheh.
nak betul sebutan, nak betul hukum tajwid tu, maka kita belajar. Belajar. Baik. Okey. Kemudian kata Al-Hafidh Ibn Hajar lagi, dia kata tadarus Al-Quran melibatkan guru dan anak murid. Dia kena ada guru dan dia kena ada anak murid lah, maksudnya yang dengar dan juga yang baca. Baik, okey. Itu apa yang kita dapat daripada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kata Al-Imam Ibn Rajab, hadis yang mana menunjukkan Jibril bertadarus dengan Nabi adalah suatu galakan kepada orang-orang Islam untuk mereka banyak membaca dan mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan, berkumpul untuk mengaji Al-Quran. Ibn Hajar kata hadis tadi ni menunjukkan kepada kita bulan Ramadan ni dianjurkan, digalakkan untuk kita berkumpul mempelajari Al-Quran. Sesiapa yang berkumpul belajar Al-Quran pada bulan Ramadan, dia telah menghidupkan sunnah Nabi, dia telah menghidupkan amalan yang dilakukan oleh Nabi. Nampak? Itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala.